Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak memindahkan catatan daripada journal ARM ke dalam ledger. Okey, yang ini adalah tajuk daripada modul 5 iaitu ledger. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 149. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, bagaimana kita nak merekod ke dalam ledger. Okay, suka untuk saya ingatkan semula kepada awak tentang sistem catatan bergu yang telah kita belajar sebenarnya sebelum cuti PKP hari itu. Baik, iaitu bagi akaun aset, apabila nilai bertambah, kita akan rekod di sebelah debit. Manakala apabila berlakunya pengurangan aset, kita akan rekod di sebelah kredit. Aset bertambah, debit, aset berkurang, kredit. Contoh, apabila perniagaan membeli kenderaan, so aset akan bertambah, kita akan rekod di sebelah debit. Manakala sekiranya perniagaan menjual kenderaan terpakai, berlakunya pengurangan terhadap aset, kita akan rekod di sebelah kredit. Yang kedua adalah akaun belanja. Akaun belanja, apabila berlakunya belanja di dalam perniagaan, kita akan rekod di sebelah debit. Bagi akaun liability, apabila berlaku pertambahan nilai terhadap liability, contohnya hutang perniagaan bertambah, kita akan rekod di sebelah kredit. Manakala apabila liability berkurang, hutang perniagaan berkurang, contohnya perniagaan menjelaskan hutang, kita akan rekod di sebelah debit bagi akaun liability. Akaun modal, apabila modal bertambah, kita akan rekod di sebelah kredit. Sekiranya modal berkurang, contohnya ambilan. Ambilan merupakan salah satu catatan kontra kan. Jadi ambilan itu mengurangkan nilai modal, jadi akaun ambilan itu kita akan rekod di sebelah debit. Dan yang terakhir, bagi akaun hasil, apabila berlakunya pertambahan hasil terhadap perniagaan, kita akan rekod di sebelah kredit. Contohnya, perniagaan menerima komisen daripada hasil jualan. So, komisen itu adalah hasil, jadi kita akan rekod di sebelah kredit. Jadi debit kredit ini, ulang siaran yang saya tekankan kepada awak ini sebenarnya sepatutnya awak dah mesti menguasai benda ni. Kerana debit dan kredit inilah yang akan kita tentukan nanti. Di manakah kedudukan catatan yang akan kita buat di dalam ledger, sama ada di sebelah debit ataupun di sebelah kredit. Baik, jika awak masih ingat lagi kitaran perakaunan, yang mana kitaran perakaunan kita bermula dengan dokumen perniagaan kan. Baik, daripada dokumen perniagaan kita akan sediakan buku catatan pertama. Jadi journal ARM ini merupakan salah satu buku catatan pertama. Baik, selepas kita merekod urus niaga di dalam buku catatan pertama, bagi langkah yang seterusnya dalam kitaran perakaunan, kita hendaklah mengepuskannya ke dalam ledger. Jadi untuk hari ini, untuk video kali ini, cikgu akan terangkan kepada awak bagaimana kita nak menyediakan ledger daripada journal ARM. Jadi kalau awak tengok kepada contoh journal ARM yang cikgu sediakan ini, yang ini adalah journal ARM. Tarikh journal ARM adalah tahun 2016, September yang pertama. Dia ada butiran dia. Folio, folio ini merujuk kepada nombor-nombor ledger yang akan kita gunakan. Debit dan juga kredit. Baik, jadi kalau awak tengok kepada journal ARM ni, ada berapa akaun yang perlu kita sediakan. Awak tengok kat sini, kita ada akaun, kita ada bank, perabot, akaun belum terima perniagaan firas, akaun belum bayar pembekal tiah, modal, ambilan, belian,
alatan pejabat dan juga kedai komputer mini. Okay, jadi kalau awak kira dekat sini, okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita ada 9 akaun yang akan kita buat. Jadi maksudnya kat sini kan, kita akan buat 9 akaun ini. Okay, dalam bentuk T ni. So kita akan rekod di sebelah debit ataupun di sebelah kredit. Okay. Okay, bagaimana kita nak merekod ke dalam ledger? Okay, daripada journal arm Okay, September 1 September 1 bank, okay, folio BT6 debit 30,000. Jadi kita akan buka, yang pertama adalah account bank. Okay, jadi awak buka account bank, okay, awak tulis bank. Okay, folio BT6, okay, tulis di hujung sebelah kanan BT6. Okay, amount dia adalah 30,000. Okay, 30,000 kedudukannya berada di sebelah debit. Jadi kita akan tulis di sebelah debit. Okay, debit maknanya dia berada di sebelah kiri. Okay, jadi tarikh. Okay, masuk tarikh dia September 1. Okay, butiran dia. Okay, apa butiran yang akan kita tulis? Baik, kalau awak tengok pada journal arm ni kan. Okay, bank, perabot, ABT, perniagaan firas, ABB, modal. Okay, awak tengok kenyataan di bawah ni. Asset, liability dan equity pemilik pada tarikh ini. Maksudnya, butiran-butiran ataupun angka-angka debit dan kredit ini adalah baki bagi bulan yang sebelumnya. Okay, iaitu baki pada bulan Ogos yang dibawa kepada September 1. Jadi dalam akaun bank, butiran yang akan kita tulis adalah baki BB. So awak kena tulis dekat sini. Okay, kita akan mula dengan baki BB. Okay, folio. Okay, folio kita tadi. Okay, mana datangnya? JA1. So, folio kita adalah JA1. Amount jumlah dia adalah 30,000. Okay, baik. Ingat kenapa kita tulis baki BB? Kerana okay, baki ini telah dibawa daripada bulan sebelumnya. Kalau keterangan dekat bawah ni dia tulis asset, liability dan equity pemilik, perniagaan memulakan perniagaan dengan aset, liability dan equity pemilik. Okay, itu dia baru akan jadi modal. Okay, kita akan tengok contoh soalan yang lain nanti, bagaimana beza dia antara baki BB dan juga modal. Jadi kalau tengok pada soalan ni, kalau dia kata pada tarikh ini, maksudnya ini adalah baki BB. Baik, yang kedua, perabot. Okay, perabot. Okay, sama macam tadi. Akaun perabot. Okay, tulis perabot. Okay, folio LA2. LA2. Okay, debit juga 5,000. So, di sebelah debit. Okay, September 1. Butiran dia. Okay, baki BB. Folio JA1 jumlah 5,000. Okay, itu Jadi journal arm ni sebenarnya dia mudah. Okay, kita hanya rekod di dalam ledger berdasarkan kepada kedudukan dia sahaja. Kalau debit, kita akan rekod di sebelah debit. Kalau kredit, kita akan rekod di sebelah kredit. Okay. Okay, seterusnya Okay, akaun belum terima perniagaan firas. Okay, kita buka akaun ledger. Okay, ABT perniagaan firas. Okay, folio LJ1. Okay, kedudukannya debit kan? So, debit. So, kita letak di sebelah kredit sama juga. Okay, September 1. Baki BB. Folio JA1. Amount 2,700. Okay.
Okey, akaun belum bayar, pembekal tiar. Okey, ledger yang seterusnya. ABB, pembekal tiar. Okey, yang ni adalah account liability LB1. Okey. Kedudukannya 3450 di sebelah kredit. So kita kena letak di sebelah kredit. Tarikh September 1. Okey, sama juga baki BB, folio, okey, mana datang JA1, amount 3450. Okey, boleh baik. Kenapa akaun belum bayar di sebelah kredit? Okey, kerana dalam journal arm ni dia kredit kan? Kerana baki bagi akaun liability dia mesti di sebelah kredit. Okey, kenapa ABT perniagaan Firas ini berada di sebelah debit? Kerana ABT ini adalah akaun aset. So, baki bagi akaun aset dia mesti berada di sebelah debit. Okey. Okey, seterusnya. Okey, modal. Okey, kita dah buat tadi 4. Okey, yang kelima adalah modal. So, akaun modal. Okey, akaun modal. Folio LA1. LA1. Okey, kedudukannya di sebelah kredit. 34250. So, kita rekod di sebelah kredit. Kredit di sebelah kanan kan? Jadi, September 1, butiran dia adalah baki BB. Okey, folio JA1, amount 34250. Okey, oleh kerana keterangan ini merujuk kepada aset, liability dan equity pada tarikh ini, maksudnya ini adalah baki daripada bulan lepas, kita hanya tulis baki BB sahaja. Baki yang dibawa daripada bulan Ogos kepada 1 September. Okey, sekiranya journal arm yang kita sediakan itu merupakan catatan pembukaan bagi perniagaan. Okey, dalam butiran ini dia tak akan jadi baki. Kita akan senaraikan semua aset yang terlibat sewaktu pembukaan perniagaan tersebut. Okey, jadi clear Baik. Seterusnya. Okey. 10 September. Debit ambilan kredit belian. Okey, debit ambilan kredit belian. So ini akaun yang kita buatlah Ambilan belian. Okey, akaun ambilan, satu akaun ambilan LA3. Okey, satu lagi akaun belian LA4. LA4. Baik. Jadi ambilan okey, 300. Okey, yang ini dia berada di sebelah debit kan? Okey. Manakala belian ini dia berada di sebelah kredit. Okey, macam mana kita nak rekod dalam ni? So, dalam akaun ambilan, okey, kita akan rekod di sebelah debit kerana kedudukannya debit. Okey. Jadi September 10. Okey, butiran dia, okey, butiran ini adalah pasangan bergu dia. So, kalau ambilan, pasangan bergunya adalah belian kan? Jadi, butiran ini kita akan tulis belian. Folio, okey, sama tadi, journal arm 1. Jumlah dia adalah 300. Okey, akaun yang kedua, akaun belian. Kedudukannya kredit. So, kita akan rekod di sebelah kredit lah. Jadi, tarikh September 10. Okey, butiran dia, okey, pasangan dia tadi adalah ambilan. Catatan bergunya adalah ambilan. Folio sama JA1, amount adalah 300. Okey. Baik. Contoh yang terakhir. Okey, September 12. Okey, alatan pejabat kedai komputer Mimi. Okey, ini akaun yang akan kita buat. Okey, alatan pejabat. Okey, LA5. Kedai komputer Mimi.
Okey, LA6. Baik. Okey, alatan pejabat 2,500 debit. Kan? 2,500 kedai komputer Mimi dia berada di sebelah kredit. So alatan pejabat kita akan rekod di sebelah debit. Okey, September 12. Okey, butiran dia, okey, pasangannya adalah kedai komputer Mimi, folio JA1, amount 2,500. Manakala kedai komputer Mimi, okey, kredit, so dia berada di sebelah kanan. Catatan bergu dia adalah September 12. Okey, pasangannya adalah alatan pejabat, folio JA1 2,500. Okey, baik. Kenapa kedudukannya berada di sebelah debit? Okey, awak tengok. Okey, ini saya terangkanlah semula sistem catatan bergu yang kita belajar sebelum ni. Baik. Tengok pada kenyataan dia, membeli komputer secara kredit. So, apabila perniagaan beli komputer, komputer merupakan aset kan? Jadi, alatan pejabat aset bertambah, kita akan rekod di sebelah debit. Sebab itulah kedudukannya dia berada di sebelah debit. Okey? Kenapa kedai komputer Mimi berada di sebelah kredit? Kerana kita beli komputer secara kredit. Kita beli secara hutang. Jadi apabila perniagaan beli secara hutang, jadi hutang perniagaan telah bertambah. Sebab itulah kita rekod di sebelah kredit. Kita rekod di sebelah kredit kedai komputer Mimi. Kerana kedai komputer Mimi ini merupakan akaun belum bayar, liability. Okey. Baik. Jadi sampai di sini saja contoh bagaimana kita nak merekod, kita nak menyediakan ledger daripada jurnal am. Jadi tugas awak, awak akan cuba soalan yang cikgu sediakan. Awak buat seperti biasalah, awak buat dalam buku akaun 1. Kemudian snap gambar dan hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Sampai di sini saja video cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih.